Bantuan Keluarga Malaysia Fasa 2 bayaran secara berperingkat bermula hari ini. ATM perketat kawalan sempadan, kekang pencerobohan warga asing. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Azamudin Hussein, berita wilayah Isnin 27 Jun 2022. Membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sabah, Labuan dan juga Sarawak mengisi paparan pada petang ini. Terus setia sejam bersama berita wilayah. Saudara, bayaran bagi Bantuan Keluarga Malaysia BKM Fasa 2 bermula secara berperingkat hari ini. Bantuan tunai langsung itu memperuntukkan 1.74 bilion ringgit dengan memanfaatkan 8.6 juta penerima. Ini merangkumi 4 juta isi rumah, 1.2 juta warga emas bujang atau tiada pasangan dan 3.4 juta individu bujang. BKM Fasa 2 telah ditambah baik dengan bantuan tunai tambahan bernilai 630 juta ringgit. Penerima boleh membuat semakan status pembayaran melalui portal BKM. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam kenyataan berkata, BKM merupakan bantuan tunai langsung tertinggi dalam sejarah berbanding Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM dan Bantuan Sara Hidup BSH. Kadar maksimum BKM berjumlah RM2,600 berbanding BRIM RM1,200 dan BSH RM1,480. Ini melibatkan peningkatan bantuan sebanyak 120% sejak inisiatif bantuan tunai langsung mula diperkenalkan. Penerima BKM seramai 8.6 juta berbanding BSH 4.5 juta penerima. Hak kelayakan untuk menerima BKM telah dinaikkan daripada pendapatan RM4,000 ke bawah sebulan kepada RM5,000 ke bawah sebulan. Ini membolehkan lebih ramai keluarga Malaysia layak menerima bantuan, termasuk sebahagian golongan M40 tidak terhad kepada golongan B40 seperti inisiatif bantuan tunai langsung sebelum ini. Secara keseluruhan, peruntukan bagi bantuan tunai tersebut telah mencecah RM8 bilion tahun ini, memanfaatkan 12.6 juta individu bersamaan 60% populasi dewasa di negara ini. Baik, Angkatan Tentera Malaysia ATM memperketatkan kawalan di sempadan negara dalam usaha mengekang pencerobohan pendatang asing tanpa izin dan aktiviti penyeludupan. Selaras pembukaan semula sempadan negara, langkah itu dilakukan termasuk di laluan haram yang digunakan penyeludup dan penjenayah. Jadi setakat ini Alhamdulillah sempadan kita terkawal dan kita kata siap-siagalah sebilang masa memberikan negeri Perlis, Kedah, Perak, Kelantan. Mana 4-4. Jadi untuk Kelantan di bawah 8 brigade, insya-Allah kita ada 2 mana kita masih lagi dalam Awak Benteng iaitu Awak Bawasan dan juga Awak Bupati yang berterusan setakat ini dan Alhamdulillah banyak kejayaan yang kita dah capai lah. Beliau menyatakannya pada majlis penyampaian sijil Perbadanan Hal Ehwal bekas anggota tentera Perhebat. Kes positif COVID-19 di seluruh negara menunjukkan tren peningkatan pada minggu epidemiologi ke-25 berbanding sebelumnya. Jelas Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, berdasarkan data Pusat Penilaian COVID-19 CAC Fizikal, terdapat peningkatan kes dan kedatangan pesakit selain menjalani pemantauan di rumah. Bagaimanapun, jumlah kes sembuh turut meningkat sebanyak 38% kepada 14,078 kes dalam tempoh tersebut. Kes baharu juga naik 10.9% dengan majoriti peningkatan kes melibatkan kes import.
Secara purata, kes aktif bagi setiap hari pada minggu epidemiologi ke-25 adalah 26,946 iaitu peningkatan 12.1% berbanding minggu sebelumnya. Kes kematian memfailkan penurunan dengan 13 kematian. Baik, sebelum ke berita seterusnya, kita ke Map Malaysia terlebih dahulu untuk laporan cuaca semasa seluruh negara bersama pegawainya. Atikah Marziah Mota. Saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada petang ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Paparan imej gema radar semasa menunjukkan keadaan cuaca adalah cerah di kebanyakan kawasan melibatkan semenanjung Malaysia. Walau bagaimanapun, masih lagi disyarap terdapat hujan lebat berserta berpetir di sekitar kawasan pedalaman pantai barat semenanjung iaitu di pedalaman negeri Perak dan juga negeri Pahang, juga meliputi sedikit di negeri Sembilan dan di sekitar daerah Kuantan, Pekan dan Rompin negeri Pahang serta di beberapa kawasan melibatkan negeri Johor. Dan keadaan hujan lebat berserta ribut petir ini dijangka akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, diperhatikan keadaan cuaca lembap ketika ini hanyalah tertumpu melibatkan bahagian tengah negeri Sarawak, juga di sekitar bahagian utara negeri Sarawak. Selain turut disyarap sedikit keadaan hujan lebat berserta ribut petir di sekitar bahagian pantai barat dan juga pedalaman negeri Sabah yang dijangkakan keadaan hujan lebat berserta ribut petir ini juga masih lagi dijangka boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Untuk keadaan cuaca menerusi model ramalan cuaca yang terkini pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan hujan lebat berserta ribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku terutamanya di sekitar bahagian utara dan juga timur semenanjung meliputi pada tengah malam sehingga ke awal pagi nanti. Selain keadaan cuaca lembap juga masih lagi dijangka boleh berlaku di sekitar kawasan perairan Selat Melaka menjelang awal pagi esok. Selain itu, menerusi model ramalan angin juga didapati ketika ini terdapat sedikit gangguan tropika di sekitar bahagian utara di sekitar bahagian timur Filipina yang sedikit sebanyak telah memberikan kesan keadaan angin kencang dan juga laut bergelora terutamanya di sekitar kawasan perairan Laut Cina Selatan. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama dan juga kedua seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga ini bermula 29 Jun sehingga 2 Julai nanti. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini adalah berbahaya untuk semua aktiviti perkapalan dan juga perairan, termasuklah bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
dari negeri di bawah bayu. Pusat Wanita Sabah pertama di luar bandar dilancarkan di Beaufort. Ritah Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Teruskan dengan perinciannya. Ritah, silakan. Ya Azam, bangunan Pusat Wanita Sabah Daerah Beaufort seliaan Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah JEHWA dilancarkan pagi tadi. Pusat wanita pertama yang ditubuhkan di kawasan luar bandar itu bagi kemudahan wanita sekitar daerah Beaufort menjalankan pelbagai aktiviti. Menteri Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Syahilmi Yahaya berkata, pewujudan pusat berkenaan selaras dengan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ dalam memperkasa peranan wanita di negeri ini. Lokasi ini dipilih kerana Beaufort adalah merupakan pusat bagi 5 daerah-daerah yang berdekatan seperti Sepitang, Kuala Penyu, Menumbuk dan Membakut. Jadi adalah harapan saya agar Pusat Wanita Sabah di daerah Beaufort ini akan dapat menjalankan fungsinya bagi tujuan memperjuangkan hak-hak wanita selaras dengan dasar wanita negara. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan bangunan berkenaan di Pekan Beaufort. Sementara itu, Pengarah JEHWA Haslina Ismail memaklumkan pusat berkenaan ditubuhkan di Beaufort memandangkan daerah tersebut mempunyai banyak persatuan dan usahawan wanita yang aktif menjalankan aktiviti mereka. Kita memilih daerah Beaufort kerana di sinilah terdapat banyak sebenarnya persatuan-persatuan yang sangat aktif dan juga usahawan-usahawan dan juga wanita yang kerap membuat aktiviti-aktiviti di kampung. Jadi apa salahnya kita buat satu pusat wanita untuk semuanya dikumpul di sini dan juga pada masa itu mungkin daripada Beaufort, daripada Sepitang boleh collaborate, mungkin bertukar-tukar produk untuk dijual di sana. Pusat Wanita Daerah Beaufort ini dilengkapi dengan bilik seminar dan latihan, spa, kios jualan dan kafe yang akan dikendalikan Persatuan Usahawan Wanita dari 5 daerah sekitar Beaufort. Persatuan Ibu, Bapa dan Guru PIBG dilihat mampu menjadi medium mencetuskan hala tuju sekolah ke arah kecemerlangan pendidikan. Pengurusan PIBG yang cekap dan berkesan mampu menghadapi perubahan semasa sesuai dengan kehendak dasar pendidikan negara. Sehubungan itu, Pembantu Menteri Kewangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menyeru ahli PIBG agar sentiasa berganding bahu menyumbang buah fikiran, membangun dan memajukan persatuan demi kecemerlangan pendidikan pelajar. Sebab itu, fokus PIBG ini bukan sahaja memberikan kerjasama dalam setiap aktiviti, kalau boleh mereka juga dapat mengadakan bengkel dan seminar keibubapaan bagi menyedarkan peranan ibu bapa di dalam memastikan anak-anak mereka ini berjaya apabila kita hantar ke sekolah. Beliau yang juga adun apas ditemui RTM selepas merasmikan mesyuarat PIBG Sekolah Kebangsaan Indra Sabah sesi 2022-2023 di Tawau. Barisan Kepimpinan Baharu Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia akan merangka pelan strategi sekurang-kurangnya bagi tempoh 5 tahun. Ia sebagai pendekatan memastikan usia kekal relevan dan mencapai visi menyebar luas aktiviti dakwah sekaligus mengembalikan kegemilangannya. Yang di-Pertua Usia, Datuk Sapawi Ahmad berkata sebagai langkah awal, rangka pelan strategik akan dimulakan dengan mengumpul maklumat daripada seluruh bahagian serta pemikir berkaitan. Kita akan dapat melihat sekurang-kurangnya 5 tahun. Siapapun yang akan mengendalikan, dia akan mengikut pelan itu supaya dia akan ditambah baik. Dan sudah semestinya kita akan mengenal pasti ke arah misi dan visi lebih mudah untuk mencapai. Itu yang kita berharaplah. Daripada permulaan kita akan mengambil alih jawatan ini, yang selama ini mungkin kita tidak ada plan strategik. Beliau memberitahu sidang media di Kota Kinabalu. Selain itu, pihaknya juga akan memberi fokus kepada pengurusan kewangan dan aset bagi memantapkan lagi kredibiliti Usia. Beliau turut berharap Usia akan menjadi badan bukan kerajaan NGO yang disegani selain dapat bekerjasama rapat dengan barisan NGO lain demi manfaat rakyat. Datuk Sapawi dipilih sebagai Yang di-Pertua Usia yang baharu bagi sesi 2022 hingga 2024.
Program STEM for You at UMS The Next Step berupaya membantu meningkatkan pembelajaran sains, teknologi dan matematik STEM kepada pelajar di peringkat sekolah rendah dan menengah maupun institusi pengajian tinggi. Program anjuran U Sains Universiti Malaysia Sabah UMS dengan kerjasama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi itu mendedahkan pembelajaran secara praktikal meliputi bidang sains, kejuruteraan, pengkomputeran dan matematik. Bercakap kepada RTM, Ketua USains UMS Zawawi Tiyunin menyatakan penganjuran program ini juga mendekatkan pelajar dengan UMS sekaligus menjadikan pusat pengajian ini sebagai inspirasi untuk terus mencapai kecemerlangan. Untuk mendedahkan berkaitan dengan STEM yang semua kita sudah sedia maklum bahawa STEM ini masih lagi perlu diperbaiki atau dimantapkan di negeri Sabah ini, dan selain daripada itu pada kesempatan Convocation Universiti Malaysia Sabah ini juga kita mahu memberi peluang kepada orang ramai untuk masuk ke universiti dan untuk menjadikan universiti ini sebagai sumber inspirasi untuk belajar pada masa akan datang. Program berlangsung 3 hari yang berakhir hari ini melibatkan pelbagai aktiviti antaranya persembahan robotik, pameran sains dan inovasi serta mini planetarium. Banyak yang kami dapat belajar, contohnya macam yang di sini nih, banyak dia tunjukkan insek-insek. Jadi kami dapat belajar sesuatu yang baru macam benda ni bukannya ada satu tapi banyak jenis yang kami belajar. Alhamdulillah lah, banyak yang kita nampak untuk yang sains ni, untuk kita untuk mendorong budak-budak sekolah kan untuk mengenai sains lebih dalam lagi lah. Banyak yang berkaitan dengan yang sains, kemudian rasanya macam dapatlah banyak pengetahuan dalam sini lah. Program Bintang Kecil RTM dan Bintang P. Ramlee Zon Sabah kini kembali dengan pencarian bakat baharu yang dijalankan secara bersemuka dan dalam talian. Orang ramai dialu-alukan menghantar rakaman video uji bakat mereka ke Facebook Hiburan dan Muzik RTM Sabah pada 3 Julai ini. Sambutan untuk uji bakat Bintang P. Ramlee dan juga Bintang Kecil pada kali ini yang habis pada hari ini 26 hari bulan, dia agak memberangsangkan terutamanya untuk pertandingan Bintang Kecil. Ramai bakat-bakat anak adik-adik kecil sana yang datang dan memang berbakat. Tapi itu bahagian ataupun di daerah Tawau dan juga Keningau dan juga Kota Kinabalu. Penerbit Bintang P. Ramlee Minami T. Anduini berkata demikian kepada RTM di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Kota Kinabalu. Sementara itu, peserta yang ditemui menyifatkan program ini menjadi platform mencungkil bakat baharu dalam bidang nyanyian. Saya memang minat menyanyi dan saya mau cuba, bagi saya benda baru lah nih. Ya, sebelum ni saya selalu cuba pertandingan yang bukan Bintang P. Ramlee lah. So saya mau cuba menceburkan diri dalam Bintang P. Ramlee lah. Ya. Sebab satu ada kawan-kawan lah, kawan-kawan suruh pergilah begitu. Jadi kasih sajalah begitu. Satu nampak dari pos-pos dari kawan-kawan juga lah ya, Facebook, sama yang lebih penting adalah yang keluarga-keluarga lah yang share ada uji bakatnya hari. Untuk tes punya suara supaya boleh boleh kasih improve punya suara, boleh cantik punya suara. Bintang P. Ramlee Zon Sabah bakal diadakan pada 20 Ogos depan, manakala Bintang Kecil dijangka berlangsung pada September. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari negeri di bawah bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Rita dengan perkembangan dari Sabah. Baik saudara, seterusnya untuk paparan berita dari Pulau Mutiara Laut Cina Selatan pula. Kita bersama-sama Haji Jack di Labuan. Silakan Haji.
Lebih 200% peningkatan kes denggi dicatat di Labuan. Ahli Dewan Negara Senator Datuk Bashir Alias berkata, tren kes denggi di Labuan sehingga minggu epid ke-24 sebanyak 15 kes telah dilaporkan berbanding hanya 4 kes pada tempoh sama tahun lalu. Angka itu melonjak sebanyak 11 kes bersamaan 275%. Situasi ini amat membimbangkan ditambah dengan satu kes penyakit malaria bawaan nyamuk. Memang benarlah sepatutnya kena ada persatuan kombi di seluruh wilayah Persatuan Labuan inilah, di seluruh kampung wilayah Persatuan Labuan inilah. Ada 24 sudah persatuan kombi di Persatuan Labuan ini. Kalau kita nak buat setiap kampung satu, kita akan cari sampai ke 27 persatuan kombi di Persatuan Labuan. Jadi setiap kampung ada satu persatuan kombi, yang mana persatuan ini dapat kita gerakan kalau kita sekiranya kita mengadakan program-program berunsur kemasyarakatan. Beliau ditemui selepas melancarkan program gotong royong Mega 1.0 perangi denggi habis-habisan di Kampung Gersik yang dikenal pasti mempunyai penduduk yang padat dan berisiko untuk pembiakan nyamuk Aedes. Sementara itu mengulas selanjut mengenai kawalan di pintu masuk Labuan, Pengarah Jabatan Kesihatan Labuan Dr. Ismuni Buhari berkata pemantauan rapi dijalankan bagi memastikan tiada bawaan sebarang penyakit. Aktiviti-aktiviti kita di pintu masuk adalah selaras dengan International Health Regulation untuk kita membawa kawalan penyakit keseluruhan. Di samping kita menggalakkan ekonomi dan dalam masa yang sama kita ingin memastikan bahawa pulau kita ini sentiasa berada di dalam keadaan yang baik, di dalam kesiapsiagaan yang terbaik untuk mengelakkan daripada apa-apa pun penyakit daripada luar, daripada masuk ke Labuan. Pelaksanaan fasa pertama projek menaik taraf tapak pesta layang-layang yang bernilai lebih RM480,000 siap sepenuhnya di pantai Taman Damai, Kampung Layang-Layangan. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Muhammad Ismail berkata, penyediaan tapak itu bertujuan untuk mengadakan pesta layang-layang yang merupakan acara tahunan produk pelancongan Labuan. Tapak berkenaan menyediakan pelbagai fasiliti bagi kemudahan orang awam. Jadi kita telah pun membuat projek menaik taraf yang mana merangkumi 53 petak letak kereta dan juga 20 petak untuk letak motosikal. Dan di samping itu juga kita juga menyediakan signage dan juga beberapa tiang untuk pencahayaan. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan simbolik projek itu daripada pihak pemaju kontraktor kepada Perbadanan Labuan. Kerajaan menerusi Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia komited untuk membantu meningkatkan semula pembangunan sektor seni dan budaya dengan memperkenalkan pelbagai geran bantuan dan penganjuran bengkel pemerkasaan. Bantuan geran sepadan seni kebudayaan dengan peruntukan RM25 juta mampu membangunkan semula industri berkenaan selepas negara dilanda pandemik COVID-19 dengan garis panduan ditetapkan. Untuk mendapatkan dana, mereka perlu memohon program-program yang boleh mengangkat seni, budaya dan warisan di Malaysia melalui acara-acara ataupun program ataupun berkaitan di bawah budaya seni dan warisan. Beliau menyatakannya pada program Jelajah Jerayawara Dasar Kebudayaan Negara dan Pemerkasaan Badan Bukan Kerajaan. Program bertujuan memberikan kefahaman dan penerangan konsep dasar tersebut kepada penggiat industri seni, budaya dan warisan khususnya di Labuan. Penganjuran program Bicara at Museum 2022 oleh Museum Chimney memberikan pendedahan dan memupuk kesedaran masyarakat mengenai kepentingan memelihara dan memulihara khazanah bersejarah dan budaya negara khususnya di pulau ini. Ia sekaligus mampu menyumbang ke arah pembangunan negara. Pengarah Jabatan Museum Labuan Rohana Husin berkata, program itu sebagai landasan penyebaran ilmu pengetahuan dan maklumat berkaitan kepentingan tapak-tapak bersejarah yang melibatkan perspektif konservasi dan arkeologi sekaligus menjadi nilai tambah bagi mempromosi keistimewaan Pulau Bebas Cukai ini. Semua masyarakat di Labuan ini sedar untuk menjaga khazanah sejarah dan warisan negara dan untuk memeliharalah tapak-tapak yang bersejarah supaya mereka ni ada kesedaran untuk menjaga tapak-tapak atau bangunan bersejarah di Labuan ini. Penglibatan pelbagai pihak menerusi perkongsian ilmu, idea dan pandangan dapat memacu usaha penyelidikan, pendokumentasian dan menyebar luas maklumat sejarah serta budaya tempatan. Dengan itu, sekian paparan berita wilayah dari Labuan. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
Baik, terima kasih Haji dengan perkembangan dari Labuan. Berita wilayah berehat seketika, kita bertemu selepas ini. Baiklah, antara fokus dari Bumi Kenyalang hari ini, Universiti Malaysia Sarawak berperanan penting menghasilkan kepakaran dalam bidang pertanian moden di negeri itu. Berita lanjut bersama Vanessa Mering di sana. V, silakan. Ya, Azam, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS memainkan peranan penting untuk kerajaan Sarawak dalam menghasilkan kepakaran dalam bidang pertanian moden. Menegaskan perkara itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, Sarawak mempunyai tanah yang luas dan mampu menjadi pengeksport makanan dan bukannya pengimport makanan seperti yang berlaku ketika ini. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menjelaskan langkah ini perlu dalam usaha kerajaan negeri mengatasi masalah krisis bekalan makanan mentah yang dihadapi oleh negara ketika ini. Bagaimanapun beliau berkata, kerajaan Sarawak tidak boleh merealisasikan hasrat itu secara bersendirian dan memerlukan UNIMAS untuk menterjemahkan komitmen itu dalam memacu kelestarian kepakaran dalam bidang tersebut. Beliau menambah, kerajaan menetapkan dasar, namun untuk membawa perubahan konkret perlulah datang daripada komitmen semua pihak untuk lebih berdaya tahan dan utuh. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari yang juga Pro-Chancellor UNIMAS berkata demikian pada Majlis Convocation Komemoratif UNIMAS di Kota Semarahan hari ini. Pada majlis itu juga, Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas dilantik sebagai Pro-Chancellor kelima UNIMAS yang telah disempurnakan oleh Premier Sarawak. Lantikan tersebut berkuat kuasa 24 Januari tahun ini sehingga 23 Januari 2025. Sementara itu, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS bersedia membantu kerajaan Sarawak dalam penubuhan pusat agrotek di Semarahan sebagai persediaan penghasilan makanan. Naib Chancellor UNIMAS Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi memberitahu penubuhan pusat tersebut sejajar dengan agenda utama kerajaan Sarawak sebagai sebuah negeri pertanian moden selain meningkatkan pengeluaran bekalan makanan. Ke arah itu, jelasnya sekumpulan penyelidik telah turun padang bagi meneroka peluang pembangunan sektor ekonomi pertanian moden, keselamatan makanan dan akan dibentangkan kepada kerajaan negeri dalam tempoh terdekat. Tambahnya, UNIMAS mempunyai kepakaran dalam bidang agrotek dan pertanian moden yang boleh diketengahkan dan melihat perkembangan teknologi dalam pertanian bagi pembangunan sektor pertanian moden dalam negeri. Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim menambah, UNIMAS akan memberi tumpuan terhadap penyelidikan dalam bidang tenaga boleh diperbaharui, termasuklah tenaga hijau, kecekapan tenaga, tenaga solar dan hidrogen. Mengulas lanjut, katanya ia akan dicapai melalui penjenamaan semula Pusat Tenaga Boleh Diperbaharui kepada Institut Tenaga Mampan dan boleh diperbaharui iSure yang mampu membantu serta menyokong agenda kerajaan Sarawak untuk menjadi negeri maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030. Beliau menjelaskan selain itu untuk memantapkan lagi fungsi iSure dalam bidang penyelidikan tenaga boleh diperbaharui, satu bengkel pelan strategik iSure telah diadakan mengenai hala tuju dari aspek penyelidik, inovasi, perkhidmatan serta pengajian siswazah. Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim berkata demikian pada Majlis Convocation Komemoratif 2022 di UNIMAS Kota Semarahan hari ini. Seramai 3,692 orang graduan menerima ijazah masing-masing dalam pelbagai peringkat pengajian.
Hala 7 Badan Sukan melibatkan persatuan-persatuan dan kelab-kelab sukan di bahagian Limbang perlu lebih jelas. Pesuruhjaya Sukan Malaysia Ibrahim Muhammad Yusof berkata, bagi tujuan itu setiap badan sukan yang ditubuhkan perlu mengikut ketetapan di bawah Akta Pembangunan Sukan bagi mewujudkan tadbir urus yang baik dalam pengurusan sesebuah badan sukan. Jadi ada menjadi tanggungjawab kita lah untuk memastikan bulan-bulan sukan ini mematuhi peruntukan atas sukan yang ada. Jadi kita di sini ambil kesempatan kepada program kita laksana pagi ini adalah untuk memaklumkan ataupun berkongsi perkembangan semasa dari segi peraturan-peraturan dan juga isu-isu tadbir urus kepada semua pegang jawatan di persatuan-persatuan di Limbang ini. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita pada program Lan Klik Badan Sukan Peringkat Bahagian Negeri Sarawak di Limbang, anjuran Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia dengan kerjasama Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Limbang. Dalam pada itu, beliau turut meminta persatuan dan kelab di Limbang menyemak semula perlembagaan masing-masing berikutan terdapat yang lama dan tidak relevan. Katanya ini bagi memastikan badan sukan terus berkembang. Di Sarawak, sebanyak 1,522 buah badan sukan telah berdaftar setakat 22 Jun di pelbagai peringkat negeri, bahagian dan kelab. Manakala di Limbang, sebanyak 14 buah badan sukan peringkat bahagian dan 46 badan sukan peringkat kelab telah berdaftar. Turut disampaikan penyampaian perakuan pendaftaran badan sukan kepada 9 buah kelab dan sebuah persatuan dari bahagian Limbang. Festival Bazar Gawai yang diadakan di perkarangan Dewan Masyarakat Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS di Kuching berjaya mengutip hasil jualan berjumlah RM804.154.95 sepanjang 9 hari penganjurannya. Daripada jumlah berkenaan, jualan makanan dan minuman merekodkan kutipan sebanyak RM635,532.95, manakala produk seni dan kraf tangan pula menjana jualan sebanyak RM168,622. Kejayaan hasil jualan berkenaan diumumkan pada Majlis Ngiling Bidai Festival Bazar Gawai di Kuching malam tadi. Majlis Ngiling Bidai tersebut turut dihadiri oleh Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Siki Tayai serta Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi, Datuk Lee Wan Lagang. Festival berkenaan yang dibuka sejak 17 Jun lepas menyediakan 129 gerai menjual pelbagai makanan dan minuman serta produk seni dan kraf tangan. Dengan itu, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Vi, dengan laporan dari Sarawak. Baik, saudara, sebahagian lebuhraya Kuala Lumpur Karak KLK akan ditutup di kedua-dua arah selama 30 minit dari pukul 11 malam ini. Ia bertujuan memudahkan kerja-kerja pembinaan projek laluan Rail Timur ECRL. Ani Berhad, pengendali lebuhraya KLK dan lebuhraya Pantai Timur Fasa 1 LPT1 dalam kenyataan memaklumkan penutupan sepenuhnya bermula dari kilometer 55.35 sehingga 55.85 lentang. Menurut Pengurus Besar Kanan Ani Berhad, Razimah Muhammad Razi, penutupan ini bagi memberi laluan kepada jentera berat yang terlibat dengan pembinaan terowong ECRL di Genting. Tambahnya, hanya laluan lorong kiri akan dibuka di kedua-dua arah selepas pukul 11.30 malam. Laluan dijangka akan dibuka sepenuhnya di semua arah pada pukul 5 pagi 28 Jun. Pengguna dinasihati merancang perjalanan dan mematuhi arahan petugas di lokasi. Baik, transaksi secara dalam talian, potongan gaji dan debit terus menerusi sistem wakaf tunai Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK. Itu antara platform disedia bagi memudahkan umat Islam di negeri itu untuk berwakaf. Platform tersebut dilihat lebih fleksibel berbanding kaedah secara bersemuka, malah aset untuk diwakafkan juga boleh dipelbagaikan. Projek-projek yang dinyatakan bukan hanya setakat
secara kehadiran secara fizikal ke Majlis Agama Islam, bahkan kita juga boleh berwakaf melalui saluran online. Jadi saya rasa ini adalah satu dari daya tarikan untuk orang ramai untuk berwakaf, di mana insya-Allah kita yakin jumlah wakaf yang kita dapat terima tahun ini dan tahun depan akan lebih bertambah lagi. Sehingga kini MAIK telah membelanjakan lebih RM1 juta untuk pelbagai projek di bawah wakaf tunai MAIK. Manakala di bawah program wakaf tunai kesihatan, MAIK pula pelbagai jenis perubatan telah disumbangkan. Bekas juara remaja Dunia Endurance 2013, Azizatul Asma Abdullah melangsungkan perkahwinan bersama pasangannya Syafiq Kushairi Syamsul Amri Jumaat lalu. Lebih manis, Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin dan Sultan Terengganu Sultanah Nur Zahirah turut berkenan mencemarduli menghadiri majlis resepsi berkenaan. Menurut Asma, perkahwinan itu menjadi penyuntik semangat buatnya untuk terus mengharumkan nama negara dalam sukan kuda lasak. Saya akan continue sambung lagi main kuda, walaupun dah jadi isteri orang, walaupun dah kahwin. Sebab ni pun saya dah cuti setahun sebab nak kahwin. Saya takut saya cedera. So insyaAllah lepas ni saya akan teruskan lagi. Saya akan support sebisa mungkin lah. Sebab ya itulah adalah hobi dia, sukan dia. So saya tak ada halang pun. Pelumba kelahiran negeri Terengganu itu pernah berada di kedudukan pertama dunia daripada 573 pelumba dalam kategori Young Riders World Endurance. Sebuah kapal tangki LPG ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia pada kedudukan 14.5 batu nautika Timur Laut Tanjung Penawa, Kota Tinggi, Johor. Ia selepas kapal yang berdaftar dari Monroviatu dipercayai bersauh tanpa kebenaran. Pemangku Pengarah Zon Maritim Tanjung Sedili, Komander Maritim Muhammad Najib Sam berkata, kapal dikendalikan 16 kru terdiri daripada 8 lelaki Korea Selatan dan 8 lagi warga Indonesia. Semua mereka mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah. Pemeriksaan ke atas dokumen kapal mendapati nakhoda telah gagal mengemukakan sebarang kebenaran bersauh daripada Pengarah Laut Malaysia. Nakhoda dan seorang kru dibawa ke Pejabat Zon Maritim Tanjung Sedili untuk tindakan lanjut. Fokus akan diberikan kepada semua institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET sebelum membuat penambahan pusat pendidikan seperti institusi latihan perindustrian ILP. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Awang Hashim berkata, fokus kini adalah untuk memastikan ILP di seluruh negara dipenuhkan secara total. Ketika ini, negara mempunyai 32 institusi latihan termasuk 23 ILP dan kesemuanya akan digunakan sepenuhnya. Sekarang kita akan penuhkan dulu, kita akan pastikan ILP yang ada di bawah Kementerian Sumber Manusia. Dan kita ada lagi institusi TVET yang di bawah 11 kementerian yang lain lagi. Jadi kita nak kena pastikan semua institusi TVET ini kita guna tenaga penuh di dalam sistem pembelajaran dan pendidikan TVET ini dulu. Tambahnya, kementerian kini giat melakukan pelbagai inisiatif untuk kembali mempromosi subjek perindustrian dalam kalangan belia. Golongan pendidik termasuk guru serta ibu bapa perlu memberi galakan kepada para pelajar agar terlibat aktif dalam bidang kokurikulum yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhris Ibni almarhum Tuanku Munawir bertitah. Pelibatan tersebut mampu membina personaliti diri pelajar untuk menghayati nilai perpaduan dan kewarganegaraan. Mereka menyuruh kepada semua agar memastikan para pelajar turut aktif dalam bidang kurikulum.
Program dan aktiviti kurikulum seperti Persatuan Pengangkap dan Bulan Sabtu Merah mampu meluaskan pengetahuan dan pengalaman seseorang pelajar. Kegiatan kurikulum yang berasaskan sukan bola seperti bola sepak dan badminton boleh menyihatkan tubuh badan dan melahirkan minda yang cerdas. Tuanku Muhriz bertitah demikian pada majlis graduasi Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir kali ke-17 di Seremban. Seramai 347 usahawan produk hiliran nanas berdaftar dengan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM di seluruh negara. 80 daripadanya merupakan usahawan dari Johor dengan 59 daripada jumlah tersebut adalah wanita. Susulan itu, LPNM menganjurkan seminar usahawan nanas wanita negeri Johor bagi memperkasa industri nanas serta menggalakkan penglibatan wanita. Laporannya bersama Alia Natasha Abdullah. Seminar bertujuan memberi pendedahan dan maklumat terkini kepada usahawan wanita nanas baharu dan sedia ada dengan meningkatkan pendapatan, imej perniagaan serta mutu pengeluaran produk. Langkah ini juga sejajar dengan usaha memperkasa peranan wanita sebagai usahawan industri makanan dan asas tani. Lebih-lebih lagi bagi menjamin sekuriti makanan negara. Keunikan Johor yang sinonim dengan nanas seharusnya dimanfaatkan pemain industri, terutamanya wanita. Tapi kita nampak sekarang ni wanita sangat diperlukan juga sebab di dalam dasar agromakanan 2.0 yang di bawah kementerian yang kita lancarkan pada tahun 2021, kita melihat pada inklusiviti semua grup ya, golongan sasaran termasuklah wanita yang kita menggalakkan untuk menceburi dalam bidang dalam pertanian. Pertunjukan fabrik berasaskan nanas antara yang menjadi tumpuan pada seminar ini. Ia berpotensi tinggi diketengahkan kerana kualiti yang baik selain sukar dihasilkan menyebabkan harganya boleh mencecah ribuan ringgit. Sehingga kini, hanya 3 individu yang menghasilkan benang nanas di negara ini dan kesemuanya berasal dari Johor. Penghasilan baju serat benang nanas ini memerlukan ketelitian yang sangat luar biasa. Di samping orang kata kualiti benang yang perlu dijaga dan ini menjadikan ia mempunyai tempoh yang agak lama untuk dihasilkan, sekurang-kurangnya 6 bulan untuk satu busana. Seminar ini membantu usahawan berkongsi lebih banyak mengenai keunikan produk dihasilkan selain berpeluang memasarkannya hingga keluar negara dengan bantuan LPNM. Kami ada pernah bawa ke luar negara melalui Fama ataupun lembaga nanas juga pernah bawa produk kita ke luar negara juga untuk produk IKS yang lain dan bersama-sama dengan produk IKS nanas yang lain lah. Antaranya kita pernah masuk Singapura, Indonesia pun kita pernah masuk atau juga China. Memang itu saya punya cita-cita, saya akan ke arah global. Walaupun kata apa belum lagi saya ke luar negeri, ada rakan saya pada Indonesia, Jakarta datang. Saya bagi dia sampel 10 bawa balik. So feedback dia kata memang bagus. Dan ada seorang tu sekarang ni dia nak cuba bawa ke ke bahagian barat sikit lah. Setakat ni geran memang mesyik lah, tapi banyak maklumat lain lah macam macam kita boleh link dengan pengusaha-pengusaha nanas lain. Macam saya menggunakan nanas, jadi kita boleh link dengan pengusaha nanas untuk dapat bekalan nanas macam ni. Johor merupakan negeri utama tanaman nanas di Malaysia, iaitu 10,000 hektar daripada keseluruhan 17,000 hektar tanaman nanas negara. Johor turut menyumbang 65.16% daripada 320,421 tan metrik jumlah pengeluaran hasil nanas di Malaysia tahun lepas. Alia Natasha Abdullah, RTM.
Saudara, Kementerian Pengangkutan Malaysia MOT akan terus berperanan aktif mempromosi amalan selamat dan mampan dalam operasi perkapalan serta pelabuhan. Antaranya dengan penganjuran Kongres Pertubuhan Pelabuhan Antarabangsa IHMA yang bertemakan Shaping for a Better, Safer Future yang berlangsung selama 4 hari di Ibu Negara. Menterinya Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, ketika ini Pelabuhan Klang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP menjadi antara pelabuhan tersibuk di dunia yang berfungsi sebagai pintu masuk utama negara ini. But I'm still optimistic that these two ports will not be too far off, because as you can see from the radar, the detection as well as the monitoring system, they managed it very well, and they improved the what you call the efficiency by using all the technologies. I think I'm quite optimistic that these two will contribute. If not 25 million, they could be slightly less than that. So we'll not be too far off. But noting that there may be some challenges ahead. So it depends on the latest development between the oil crisis that we are facing, the escalation in oil and commodities, shortage of commodities. IHMA ke-13 yang julung kali diadakan di Asia ini disertai hampir 200 delegasi dari 30 negara. Ini pula perkembangan projek laluan sistem transit Rapid RTS Johor Bahru, Singapura. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, sehingga kini projek tersebut mencapai 17% perkembangan kerja-kerja pembinaan dan dijangka siap pada Januari 2027. Walaupun menghadapi keadaan tidak menentu, projek tersebut mesti disiapkan mengikut tarikh yang dipersetujui kerana ia melibatkan dua negara. Projek RTS ni perlu kita selesaikan menjelang 31 Disember 2026, di mana kita akan beroperasi pada 1 Januari 2027. Ini adalah persetujuan antara Kerajaan Malaysia dengan Singapura dan kita perlu lakukan. Apa-apa kerja sibuk perlu diselesaikan pada 31 Disember 2024 dan 2 tahun bakinya adalah untuk kita membuat sistem signaling, komunikasi dan juga pemasangan commissioning atau bekerja-kerja untuk kita nak memastikan kereta api yang kita perolehi itu dapat kita melakukan ujian dan pemeriksaan tentang aspek keselamatan. Lembaga Tabung Haji TH menyumbang 40 van serbaguna kepada masjid, pusat tahfiz serta rumah kebajikan terpilih di seluruh negara. Kenderaan bersifat dui fungsi ini boleh digunakan bagi pengurusan jenazah dan van penumpang untuk kegunaan ramai. Van ni van yang pertama kali kita adakan, boleh digunakan penumpang pun boleh dan juga untuk digunakan jenazah pun boleh. Nah, kalau untuk guna jenazah, kalau waktu jenazah tidak ada, kita akan gunakan penumpang yang boleh muat 10 orang dan kita sediakan dengan alat drill untuk buka dalam masa lebih kurang, kalau ikut 8 minit saja boleh kita buka untuk memastikan dapat untuk digunakan sama ada bawa jenazah ataupun bawa orang lain, masyarakat setempat di situ untuk digunakan. Datuk Idris bercakap demikian pada Majlis Perdana Serahan Program Mobiliti TH di Putrajaya. Program Mobiliti TH merupakan salah satu petunjuk prestasi utama dalam aspirasi keluarga Malaysia untuk pencapaian 6 bulan pertama tahun ini. Kita ke perkembangan sukan. Ratu Terjun Negara Datuk Pandalela Rinong berjaya menempah tiket ke pentas akhir acara 10 meter platform wanita pada Kejohanan Dunia 2022 di Budapest, Hungary. Atlet berusia 29 tahun itu dijadual mempersembahkan terjunan pada 7 pagi esok waktu Malaysia setelah meraih tempat ke-7 pada pusingan separuh akhir awal pagi tadi. Beliau berjaya mencatatkan 313.15 mata secara keseluruhan, manakala juara dunia 2019 dari China, Chen Yuxi, 16 tahun, mengungguli pusingan itu dengan kutipan 427 mata.
Rakan senegaranya berusia 15 tahun yang juga pemenang emas Olimpik Tokyo, Chuan Hongchan berada di tempat kedua, manakala ketiga Kelly McKay dari Kanada. Datuk Pandelela yang memenangi pingat emas Piala Dunia 2021 di Tokyo adalah atlet paling senior dalam acara 10 meter platform wanita di Budapest. Pada edisi 2019, beliau menduduki tempat kelima dalam acara 10 meter platform, namun turut berjaya membawa pulang perak dalam acara 10 meter platform seirama wanita bersama gandingannya, Datuk Leong Mun Yi. Pasukan bola sepak wanita kebangsaan gagal melunaskan dendam kekalahan kepada Bangladesh selepas terikat tanpa jaringan pada perlawanan persahabatan antarabangsa Tier 1 di Dhaka semalam. Bagaimanapun, pujian harus diberikan kepada penjaga gol negara Azurin Mazlan atas tindakan berani menyelamatkan beberapa percubaan berbahaya termasuk peluang keemasan pasukan tuan rumah sepanjang 90 minit aksi di Stadium Ber Sheresta Shahid Sipati Mustafa Kamal. Bagaimanapun, kedua-dua pasukan buntu meledak jaringan yang dicari-cari sehingga whistle pendamat. Keputusan seri itu menyaksikan Malayan Tigers gagal membawa pulang sebarang kemenangan dalam dua aksi persahabatan antarabangsa Tier 1 menentang Bangladesh selepas dibelasah 0-6 di venue sama Khamis lalu. Dua aksi persahabatan itu adalah sebahagian persediaan menghadapi kejohanan AFF 2022 di Filipina dari 4 hingga 17 Julai ini. Malaysia diundi dalam kumpulan A dan akan memulakan kempen saingan bertemu Singapura pada 4 Julai diikuti Indonesia, Filipina, Thailand dan Australia. Kedah terus mencatatkan penurunan jangkitan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD selepas 342 kes baharu direkodkan pada Minggu Epidemiologi ke-24 yang bermula 19 hingga 25 Jun lalu. Bagaimanapun, tiada wabak baharu dilaporkan. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Dr. Muhammad Hayati Osman menerusi kenyataan memaklumkan berbanding minggu sebelumnya 531 kes direkodkan iaitu penurunan 189 kes. Setakat ini Kedah mencatatkan keseluruhan 5,767 kes HFMD. Semua kes yang dilaporkan menunjukkan gejala ringan dan diberikan rawatan pesakit luar. Daerah Kuala Muda mencatatkan bilangan kes tertinggi iaitu 1,440, diikuti Kulim 868 kes dan Kubang Pasu 830 kes. Sebanyak 51 wabak HFMD dilaporkan berlaku di Kedah dengan 50 daripadanya berlaku di pusat pendidikan seperti Taska, Tadika dan Prasekolah. Baik, satu sindiket penipuan belian barang secara dalam talian di Pulau Pinang berjaya ditumpaskan. Serbuan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Pulau Pinang dan Timur Laut ke atas sebuah premis di Batu Feringgi pada 25 Jun itu membawa kepada penahanan 17 lelaki dan 6 wanita warga negara Taiwan. Kesemua suspek tersebut dikatakan tertarik dengan tawaran pekerjaan bergaji lumayan melibatkan pengiklanan barangan berjenama dalam talian. Dalam konteks ini, apa yang kita kesan semasa serbuan, banyak bahan bukti telah dapat dipadamkan oleh sindiket kerana kita mempunyai kesukaran untuk memasuki premis yang mana memaksudkan kita terpaksa memecah pintu untuk masuk dan tempoh masa itu menyebabkan mereka berkesempatan untuk memadamkan bukti-bukti di dalam peranti-peranti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat di depan ini. Siasatan mendapati tiada akaun bank tempatan terlibat dalam urusan transaksi berkenaan. Turut dirampas 48 buah telefon bimbit, 14 unit komputer riba pelbagai jenama, 8 unit Apple iPad, 6 walkie-talkie dan pelbagai barangan lain. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Orang ramai diminta membuat semakan di laman sesawang atau nombor tertera sekiranya terdapat sebarang keraguan berkaitan.
Baik, menunggang motosikal dalam jarak yang jauh pastinya memenatkan. Apatah lagi jika ia membabitkan laluan mengelilingi semenanjung Malaysia dan dilakukan secara bersendirian. Pasti ada menganggap misi itu mustahil, namun trend tersebut sememangnya popular dalam kalangan kaki motor. Ikuti laporan disediakan wartawan Fahmi Muhammad Nur. Bermula dengan hobi mengayuh basikal bersama rakan-rakan, Muhammad Syarul Muhammad Darus, 42 tahun, kemudian beralih minat kepada aktiviti bermotor. Kejayaannya menamatkan cabaran menunggang motosikal secara solo mengelilingi semenanjung Malaysia sejauh 1,600 km dalam tempoh kurang 24 jam, merupakan pencapaian yang membanggakan. Kalau kita ramai-ramai, belum tentu kita dapat. Jadi bila kita seorang-seorang ni, dia macam-macam ujian dia sampai. Mungkin yang itu macam saya kata dapat cium bau wangi, lepas tu gajah tadi, lepas tu orang kata mungkin orang kata rezeki yang orang kata dalam perjalanan tu orang belanja makan ke apa ke, itu kita tak boleh nak cakap, itu tak boleh nak plan. Jadi orang kata bila kata tentang view tu apa semua, kata kita kena cuba nikmati sendiri. Jelas beliau persiapan mental dan fizikal sentiasa dititik beratkan bagi mengelak berlaku perkara yang tidak diingini semasa menunggang motosikal. Selain itu, perancangan rapi membabitkan laluan yang bakal ditempuhi juga penting agar misi yang disasarkan dapat dicapai. Kita kena pandai pilih laluan mana yang kita biasa ataupun laluan mana yang kita nak ikut. Pada saya lebih mudah kita ikut laluan yang mana yang kita tahu. Sebab kita bukannya nak orang kata ada pengiktirafan besar, ada wang tunai ke apa ke, tak ada. Ini orang kata kita buat semata-mata untuk kepuasan diri kita sendiri, untuk mendidik kita punya mental, menguji kita punya kesabaran. Pada 1 Julai ini pula, Muhammad Syarul akan meneruskan misi untuk menamatkan tunggangan sejauh 2,500 km dalam tempoh kurang 36 jam. Sokongan serta doa daripada keluarga dan rakan-rakan sentiasa menjadi penguat semangat buat dirinya untuk menamatkan misi tersebut. Support daripada family, alhamdulillah, dia orang macam menyokong lah. Dia orang tak kata jangan seorang-seorang bahaya apa semua. So alhamdulillah dia orang pun tak ada menghalang. Cuma nasihat dia orang berhati-hati. Ada juga MPM, WhatsApp apa semua dia bagi kata-kata semangat. Yang back in semangat pun ada untuk duit minyak, duit makan. Lepas tu daripada segi memajikan pun alhamdulillah support. Tiada yang mustahil sekiranya sesuatu itu dilakukan dengan minat dan usaha yang bersungguh-sungguh. Ibarat kata pepatah, genggam bara api biar sampai jadi arang. Laporan Fahmi Muhammad Noor, RTM. Baik saudara, berita wilayah 27 Jun 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Azamri Hussein. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.